Di situ dia kena gitu. Kalau 21 serti sekalipun begitu juga, sama. Tapi kalau wali tadi, balik tadi, kalau wali contohnya ada adik-beradik seibu sebapa dia yang hak lelaki tadi, cuma abang sulung dia yang agak bermasalah di situ. Tengok nombor 2, tengok nombor 3. Itu setara. Itu setara. Baik. Katakanlah memang tak ada adik-beradik lelaki seibu sebapa yang lelaki. Katakanlah ada tapi matilah. Di kepada adik-beradik lelaki sebapa. Adik-beradik lelaki sebapa. Kita tengok kepada abang tiri dia. Dan abang tiri katalah ayah dia tu menikah dengan orang lain sebagai contoh. Dan dia ada hasil perkahwinannya ada abang tiri. Melalui perkahwinan ada abang tiri dia. Kena abang tiri dia. Kena dia abang tiri dia. Kalau tidak ada abang tiri dia, baik, yang pergi balik kepada tengok anak saudara dia, iaitu anak kepada anak adik-beradik sebab anak adik-beradik seibu sebapa tadi, anak saudara dia, anak saudara. Kena pergi kepada anak saudara dulu, sebab anak saudara dia lebih besar daripada pak saudara. Dari sudut rantai yang wali itu, kena pergi kepada anak saudara dia dulu. Kalau tak ada anak adik-beradik seibu sebapa, dia pergi kepada anak adik-beradik sebapa tadi, abang tiri dia, anak abang tiri dia. Ada tak hak lelaki? Kalau tidak ada juga, barulah dia pergi kepada bapa saudara. Bapa saudara bapa seibu sebapa, mana dia pergi kepada bapa saudara tu, adik-beradik ayah dia. Adik-beradik ayah dia ni hak lelaki. Mana ranking kepada pak saudara tadi masih lagi jauh. Kalau ni hak berlaku sekarang ni tuan-tuan, perempuan, dia ambil pak saudara dia dulu. Pernah satu tim ni ada dia ambil pak saudara dia dulu. Kalau pak saudara dia baru, dikatakan mak dia lah alim sikit, maknanya begitu, tuan-tuan. Anak saudara dia ni baru berumur 17 tahun. 17 tahun umur berapa tu? 17 tahun maknanya dia dekat SPM lah. Dia ambil pak saudara dia dulu. Jadi bila tengok balik pada kes wali tadi, nikah tadi tak sah. Sebab adik dia tu tadi, walaupun umur 17 tahun, dia ni balik dah. Adil dah ni. Akil balik dah. Makna tahu dah dia kenal ni kakak aku. Dia tahu dah makna begitu. Maka dia boleh jadi wali. Soal dia tak pandai bagaimana nak akad tadi, itu bukan cerita. Dia boleh buat wakil wali, wakil kepada terimam. Tapi kuasa syarak itu, kuasa wali itu ada pada dia. Jadi tak boleh pak saudara dia ambil begitu, tak boleh. Tak jadi hari ini berlaku itu, menyebabkan perkahwinan tadi tidak sah. Bila tidak sah, tuan-tuan, katalah dia ada duduk, dia kahwin dulu, ada anak 5 orang. 5 orang ada anak. Oh, tuan-tuan naik ke mahkamah nak mengesahkan nasab tadi. Kalau dia kahwin tadi, memang dia ingat perkahwinan dia tadi memang sah. 25 tahun tiba-tiba tak sah nikah dia. So tak, macam mana nak buat? Anak tadi ada. Baik, itu kena pergi ke mahkamah. Sebab bila berlaku begitu, dia panggil anak wati syubhat. Anak perselingkuhan yang sama-sama makna di situ. Dan anak wati syubhat ini, tuan-tuan, bila anak tu lahir, cukup 6 bulan qamariyah, maka anak tadi boleh dinasabkan kepada ayah dia. Boleh nasab. Mana anak wati syubhat. Dalam akta kita pun ada akta 303, akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan 1984 di bawah section 114. Dia boleh nasab. Tapi kalau tak cukup nasab, tak cukup 6 bulan qamariyah, tak boleh juga. Maknanya begitu. Tak cukup. Baik. Balik tadi, kalau ada anak, dia kena buat satu-satu gitu, pengesahan nasab. Tapi andai dia tak mudah, dia kata maknanya
Kalau dia tahu perkahwinan dia mula-mula memang tak sah dah, dia tahu. Tapi dia buat makna begitu. Dia tak peduli perkahwinan dia. Dia duduk dalam keadaan zina. Dapat anak tadi adalah anak zina. Bila anak zina, contoh anak berlaku anak zina tadi, tuan-tuan, kalau tak buat tadi, maka dia diam begitu. Katalah anak tadi membesar juga, contohnya ayah dia tadi dia dapat anak, dia tak bagi tahu bahawa contoh kalau dia dapat abang dia ni adalah anak tak saudara. Tiba-tiba dia ada adik pula, dia ni ayah dia mati pula, ayah dia mati, kemudian tak ada siapa yang tahu cerita ni, kemudian anak dia ni tadi jadi wali pada adik dia lagi. Tak kesan itu. Dia akan berlarian sampai